Assalamualaikum dan salam Sarawak aku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Berita dimulakan dengan dua projek di bawah program bekalan air luar bandar yang dilaksanakan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW di Parlimen Selangor kini dalam peringkat reka bentuk terperinci oleh perunding yang dilantik. Menurut Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri KKDW, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dua projek tersebut adalah menit taraf Loji Air Sekuau bahagian Sibu dan projek bekalan air luar bandar wilayah Sangan bahagian Bintulu. Beliau memberitahu projek Loji Air Sekuau mengalami sedikit kelewatan disebabkan berlaku perubahan kos dan skop projek selepas makmal kajian nilai VA Lab dilaksanakan dan ia dijangka akan melalui makmal kejuruteraan nilai VE Lab dalam suku kedua tahun ini yang akan memberi manfaat kepada 980 bilangan pintu atau akaun baharu di kawasan Sekuau dan sekitarnya. Manakala jelasnya VA Lab bagi projek bekalan air luar bandar wilayah Sangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 pula perlu diadakan semula pada Mac ini disebabkan perubahan lokasi tapak tangki yang mana sebelum ini terdapat pencerobohan penduduk di dua tapak cadangan tangki aras tinggi menyebabkan perunding perlu mencari tapak alternatif yang lain dan reka bentuk projek perlu diperhalusi semula. Beliau berkata demikian menerusi jawapan bertulis bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Selangor Edwin Banta semasa penggulungan perbahasan titah yang di-Pertuan Agong dalam persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada Isnin. Laporan seterusnya, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi telah dijemput sebagai penceramah di Kongres Dunia Muda Alih MWC 23 di Barcelona, Spanyol yang bermula pada Isnin. Beliau berucap pada hari pertama MWC 23 yang dianjurkan oleh Huawei Technologies dan telah dihadiri seramai 150 delegasi antarabangsa. Antara perkara yang dibincangkan adalah mengenai penyediaan kesaling hubungan telekomunikasi untuk komuniti luar bandar di Sarawak dan juga tindakan Kerajaan Sarawak bagi melengkapkan usaha Kerajaan Persekutuan dalam melaksanakan infrastruktur telekomunikasi untuk mempercepatkan transformasi digital di negeri ini. Dalam satu kenyataan media pada Isnin, Datuk Julaihi juga menekankan pelbagai teknologi yang digunakan untuk menyediakan ketersambungan kepada masyarakat luar bandar. Selain itu, jelasnya objektif delegasi Sarawak menghadiri MWC 23 adalah untuk meneroka penyelesaian alternatif dan penyelesaian antara rangkaian yang akan memacu pertumbuhan ekosistem telekomunikasi. Delegasi Sarawak akan mendapatkan pandangan tentang sambungan telekomunikasi dan inovasi digital terkini serta teknologi yang dipamerkan oleh pemain industri dan profesional terkemuka yang akan meningkatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Sarawak. Dalam hal itu, Datuk Julaihi juga menjemput golongan profesional dan pemain industri ke Kongres Inovasi dan Teknologi Sedunia WCIT 2023 yang akan dianjurkan oleh Sarawak dari 4 hingga 6 Oktober 2023 di Kuching. Di Darul pula, seramai 200 orang belia Sarawak menyertai program Jom Start Business Jelajah Usahawan Muda Anjuran Saberkas Sarawak. Program bertempat di Dewan Masyarakat Darul itu turut dimeriahkan dengan kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul, Safi Ahmad pada Sabtu. Seminar sehari itu bertujuan memberi pendedahan kepada belia untuk menceburi bidang keusahawanan dengan perkongsian ilmu dan pengalaman oleh usahawan berjaya dari seluruh Sarawak. Peserta yang hadir diberikan pendedahan berkaitan bantuan dan tunjuk ajar daripada pelbagai agensi seperti Pejabat Daerah Darul, Agrobank, Sentex, SEDC dan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak. Dalam hal itu, Safi'i menegaskan supaya belia Saberkas yang menyertai program tersebut memanfaatkan sepenuhnya ilmu serta pengalaman yang dikongsikan oleh agensi dan usahawan berjaya. Menurutnya, program di Darul itu merupakan siri keempat Jelajah Usahawan Muda Saberkas yang sebelumnya diadakan di Betung, Bintulu dan Lundu. Beralih ke perkembangan berikutnya, pembinaan Stadium Bola Keranjang Bintangor akan diteruskan untuk fasa ketiga di bawah projek transformasi luar bandar RTP Dun Meradung bagi tahun 2023.
Adem Radon Datuk Ding Kuang Hing berkata pembinaan ini akan diteruskan dan berharap ia dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam bersama ahli jawatankuasa Kelab Bola Keranjang Meradung di Bintangor pada Ahad. Dalam hal itu, katanya permohonan daripada Kelab Bola Keranjang Meradung untuk menektaraf prasarana stadium itu akan cuba dilaksanakan melalui permohonan peruntukan projek RTP untuk tahun 2024 selepas kerja-kerja pembinaannya siap dijalankan. Jelasnya terdapat juga isu mengenai tapak permukaan padang kompleks Sukan Bintangor yang sudah rosak. Namun begitu, ujarnya Kementerian Belia dan Sukan akan cuba membaik pulih keadaan litar padang kompleks tersebut. Manakala penjawat awam perlu sentiasa berdisiplin dan komited dalam melaksanakan pelbagai tugasan yang diberikan. Residen Bahagian Bintulu Nyurak KT memberitahu penjawat awam harus mempunyai pengetahuan yang luas serta mempelbagaikan kemahiran dan tidak hanya tertumpu dalam satu bidang sahaja. Tegasnya, tingkah laku dan keterampilan diri penjawat awam juga mesti dijaga pada setiap masa. Beliau berkata demikian dalam sesi serah tugas Timbalan Residen Bahagian Bintulu di Bintulu pada Isnin. Untuk rekod, Abang Zainuddin Abang Turki akan memegang jawatan sebagai Timbalan Residen Bahagian Bintulu baharu bagi menggantikan Husaini Hakim yang akan bertugas di tempat lain. Dalam hal itu, Nyurak menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Husaini atas kerjasama yang telah diberikan sepanjang tempoh beliau menggalas jawatan berkenaan. Beliau juga berharap agar semua pegawai di Pejabat Residen Bahagian Bintulu terus memberi kerjasama kepada Abang Zainuddin. Berita selanjutnya, Majlis Serah Tugas oleh Penolong Pegawai Daerah Tatau Kelvin Ligong kepada Pegawai Tadbir Daerah Tatau Winnie Dian telah diadakan di Tatau pada Isnin. Kelvin telah dilantik sebagai pemangku Pegawai Daerah Bukit Mabung yang baru bermula 1 Mac 2023. Dalam hal itu, Pegawai Daerah Tatau Jabang Juntan mengucapkan tahniah di atas pelantikan Kelvin dan percaya beliau mampu menggalas tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak kepadanya untuk mengetuai sebuah daerah. Perpindahan beliau adalah merupakan satu keperluan. Satu keperluan yang sangat mendesak yang memerlukan seseorang yang berkebolehan dan juga berkemahiran serta mempunyai ilmu pengetahuan untuk menguruskan sesuatu daerah yang baru. Sebab kita percaya bahawa saudara Kevin ini, beliau mempunyai satu kebolehan untuk memimpin, untuk mengetuai daerah tersebut. Ya. Apatah lagi dahulunya beliau juga pernah bertugas di daerah Bukit Mabung apabila daerah tersebut baru diwujudkan. Ya. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media selukas termasuk portal Lukas 1 Sarawak, The Joviran My dan Ukas Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam Ukas.